الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله, syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat dan kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah agak memudahkan juga urusan kita. Walaupun pada sebelum ini mungkin kita mengalami kesukaran dan mungkin pada ketika awal waktu COVID dulu mungkin kita merasakan bahawasanya kita pun tak tahu apa nak jadi yang ke depan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada perancangannya dan ada hikmah di sebaliknya. Pada kurang Ustaz dapat rehat lah. So Ustaz tak payah kuliah, Ustaz ada peluang pula jadi anak murid. Banyak ruang pula untuk baca, banyak pula ruang untuk apa orang kata telaah balik kan. So itu hikmah. Dan setiap kita mungkin ada hikmah masing-masing. Mungkin sebelumnya sibuk kerja, duk suruh kerja kat rumah, dapat duk sekali dengan anak bini dah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala janji inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali. Setiap daripada kesulitan itu akan datang kesenangan, dan sesungguhnya setiap kesulitan itu akan diikuti dengan kesenangan. Dan insya-Allah yang mungkin yang ke depan, mungkin COVID ni pun dah macam biasa saja, dah jadi macam mungkin semua biasa saja. Mungkin insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah juga Allah takdirkan, walaupun kita berubah tempat, Allah Ta'ala takdirkan juga tempat yang Alhamdulillah bagus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita. Dan mudah-mudahan Allah bagi ganjaran kepada yang bertungkus lumus cari tempat ni, apa orang kata, dan juga kepada yang menginfakkan duit mungkin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka rezeki yang luas. Dan mudah-mudahan kita dapat belajar seperti sedia kala. Amin, insya-Allah. Kita sambung setelah 2 tahun. 2 tahun Bulughul Maram, Al-Hafiz Ibn Hajar, hadis-hadis hukum. Dan telah kita masuk dalam sifatu salat, iaitu bab sifat salat. Dan bab sifat solat pun kita sampai ke hadis yang ke-255, hadis berkenaan tentang salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salat itu dimulakan ataupun tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Salat itu tahlil, yang mengharamkannya itu takbir. Maksudnya bila kita takbir Allahu Akbar, maka haramlah benda yang boleh kita buat luar salat, makan, bercakap, minum. Kemudian wa tahliluha taslim, dan penghalal balik kepada apa yang kita boleh buat sebelum takbir tadi, salam, assalam. وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواه أبو داود بإسناد صحيح.
daripada Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu katanya sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kana yusallimu an yaminihi, dan adalah nabi itu memberi salam ke arah kanannya, an yaminihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dan sebelah kirinya pula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, disahihkan juga oleh Abdul Haq wan Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan kata mereka isnadu rijaluhu thiqat, sanad rijal perawi hadisnya thiqat, siqah-siqah belaka, minhum rijalus sahih, antara yang meriwayatkan hadis ini juga rijalus sahih. Maksud rijalus sahih adalah perawi as-sahih, perawi sahih Bukhari, perawi sahih Muslim, rijal as-sahih. Berkata Al-Albani rahimahullah, al-aula adam al-mudawamatu ala ziyadati wa barakatuhu. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, adam al-mudawamah, orang yang salat baginya sepatutnya jangan melazimi jangan melazimi tambahan wa barakatuhu, jangan melazimi tambahan wa barakatuhu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Al-Albani kata tak payah melazimi barakatuhu tu kerana likauniha lam ta'ti fi ahadithis salam al-akhar, kerana dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang salam Nabi waktu akhir salat tak ada wa barakatuhu. Dalam hadis-hadis yang lain menceritakan, maksudnya banyak hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam baca assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi nanti ada perincian. Di sana ada riwayat, kalau dilihat dalam Abu Dawud ni, salam kanan dan kirinya sama, ada tambahan wa barakatuhu, tambahan belah kanan sama, belah kiri sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belah kanan ada, belah kiri pun ada. So dalam Abu Dawud ni berkata Syekh Al-Mubarakfuri, i'lam, ketahuilah, yang banyaknya nusakh Abi Daud, banyak nuskah kitab Sunan Abi Daud ni, Sunan Abi Daud kitab hadis. So dalam bila kita tengok nuskah Sunan Abi Daud, dia ada banyak nuskah lah. Nuskah, sebahagian nuskah dia kata tak ada tambahan wa barakatuhu, iaitu bersama dengan salam yang kedua. Apa maksud dia? Maksud dia ada hadis ada tambahan wa barakatuhu, tapi salam yang pertama saja, salam belah kanan, belah kiri tak ada wa barakatuhu. So kata Syekh Al-Mubarakfuri, dalam sebahagian nusakh Ibn Abi Daud, hadis yang ada dalam nuskah lain itu, dia tak ada dua-dua, kanan tu dengan kiri tak ada dia mesti salah satu je. Maksudnya yang belah kanan tu je ada wa barakatuhu, belah kiri tak ada. Faham tak? So ini nuskhah. Apa maksud nuskhah tadi? Bila para ulama lihat kepada Sunan Abi Daud, dia sebab kita hadis ni dia asalnya ada nuskhah pelbagai. Sama dengan Sahih Bukhari, dia ada nuskhah yang pelbagai. Banyak. Sebab dulu tulis tangan. So bila tulis tangan, nuskhah Mamat A, lagi kata marah pula Mamat A, Mamat A anak murid ke tulis Sahih Bukhari, kemungkinan ada dengan nuskhah, ada beza dengan nuskhah lain. So itu kitab yang yang ni ulama kaji lah. Tapi kita tak ada lah tengok kan. Sebab kat Malaysia mana ada Malaysia mana ada maktabah, mana ada library yang simpan maktut.
Sebab ulama-ulama semua belah sana kan. So maktub kat Madinah adalah, dekat Dimashq adalah. Wa innama hiya ma'at taslimatil ula faqat. Dia dalam sebahagian nusah ni tadi, salam yang belah kanan ada wa barakatuhu, belah kiri tak ada. Hatta tuhimal ba'd anna al-Hafiz Ibn Hajar, sehingga sebahagian orang menyangka Al-Hafiz Ibn Hajar mungkin tersilap riwayat. Wahim, tersilap dalam menakalkan tambahan itu. Kerana dalam kitab kita ni ada dua-dua. Wa barakatuhu belah kanan ada, wa barakatuhu belah kiri pun ada. Kemungkinan Ibn Hajar silap nakal kot. Tapi wa innamal wahimu huwa dhalikal ba'd. Fa in hadhihi ziyadah ma'at taslimatain mawjudah fi ba'd an-nusakh. Sebenarnya bukan disilap. Kerana sebahagian nuskhah memang ada wa barakatuhu belah kanan dan belah kirinya. Tinggal lagi Syekh Al-Albani kata yang banyak riwayat jangan melazimi wa barakatuhu tu. Kalau ni jangan melazimi dua-dua tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau diambil sebagai riwayat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, itu ada. Daripada hadis yang kita baca ni, makhus, apa faedahnya? Pertama, as-salatu arrafaha al-ulama'u syar'an. Maka para ulama mentakrifkan salat itu secara syaraknya, secara istilahnya. Maksudnya syarak, maksudnya bila kata salat itu, kalau ikut bahasa kan doa. Salat tu doa, bahasa. Tapi syarak bila dia kata salat tu, dia tak merujuk kat doa hak yang kita faham baca doa tu. Syarak bila kata salat itu dipanggil makna istilah tu, iaitu perbuatan dan perkataan yang khusus yang dimulakan ataupun yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka itu salat. Wa qala wa tahliluha taslim, dan penghalalnya adalah salam. Yang kedua, siratut taslim. Yang kedua faedahnya sirah taslim tu. Sirah apa bahasa Melayu? Sirah lah. Teks, wording yang diguna tu, sirah tu. Maka dia kata Assalamualaikum warahmatullah. Marratan, dua kali. Marratani wahidatan an yamin, satu belah kanan, satu belah kiri. Wa sayati bahthun wa barakatuhu insyaallah, dan akan datang perbahasan barakatuhu tu insyaallah. Yang ketiga, hadha huwa as-salamu alladhi kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam wa yakhruju bihi min as-salati wa lam yunqal anhu khilafuhu wa qad qala sallu kama ra'aytumuni usalli. Maka daripada hadis ini juga faedahnya, maka kita tahu bahawasanya itulah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu penghalalnya itu adalah taslim, itu Assalamualaikum warahmatullah, dan tidak dinakalkan khilaf bercanggah selain daripada itu. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu macam kamu tengok aku salat. So bila dah tengok Nabi salat, maka pengakhir salat itu kita tutup dengan salam. Ataupun kita nak keluar daripada salam itu, kita keluar dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullah belah kanan, Assalamualaikum warahmatullah belah kiri. Wa ala al-musalli an yanwiya bihi al-khuruj min as-salah istihbaban. Maka fuqaha sebahagiannya pula menyatakan mustahab. Istihbab ni mustahab. Mustahab, orang Melayu terjemah sunat jugalah. Mustahab, sunat, atau dianjurkan untuk orang yang nak keluar daripada solat ni berniat bila dia nak bagi salam itu, niat nak keluar daripada solat. Maksudnya Assalamualaikum tu dia ada niat nak menghabiskan solatnya tu lah, maksudnya keluar daripada solat. Tapi kalau sekiranya dia tak niat pun, just boleh je kan. Sebab dah memanglah setiap kali orang yang solat tu bagi salam, kira memang dah nak keluar dari solat lah, memang tak dandan nak bercebur lari dah kan. Memang niat dah, walaupun dia tak niat, dah memang ada niat nak keluar daripada sembahyang dah pun. Wal aula kafiyah. Wal ula kafiyah.
Al-ibtida' bil yamin bisalam. Yang keempat faedah daripada hadis ni, maka al-ibtida', bermulanya salam itu dengan belah kanan. Bermulanya salam itu belah kanan. Wal iltifatu fi taslimatain, dan juga iltifat, menoleh kepalanya apabila dia mengucapkan salam. Kullu dhalika sunnatun laisa biwajibin. Yang semua itu adalah sunat, tidaklah wajib. Yang semua itu adalah sunat, tidaklah wajib. Apa maksud sunat dan wajib tu? Iltifat. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka sebahagian para ulama wajib lah. Tapi iltifat tu sunat. Duk toleh tu sunat. Toleh kepala sunat. Sebab tu kita ada cara, antara cara bagi salam, toleh sikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis? Dia tak Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau meh datang pokok arkam tu, saya tengok belakang sekali. Assalamualaikum. Kan? Tak payahlah. Belah kanan. Tengok belah kanan ataupun sedikit saja. So para ulama kata sunat. 5. Ziyadah, pertambahan wa barakatuhu itu, berkata fi syarhil iqna' wa in zad wa barakatuhu jaza li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditambah wa barakatuhu itu jaz, boleh, harus, kerana hadis yang kita bacakan, hadis Abu Daud. Qala al-Albani wa kana ahyanan yazidu fi at-taslimati al-ula. Berkata Syekh Al-Albani, kadang-kadang Nabi menambah dalam salam yang pertama itu wa barakatuhu. Salam pertama wa barakatuhu, rawahu Abu Daud dengan sanad yang sahih. Fal-ula litiyan bihadhihi ziyadah ahyanan. Maka yang aulanya, fal-aula, aula yang utamanya kadang-kadang. So kadang-kadang kita tambah wa barakatuhu. Selalu yang kita dok buat tu, itulah cara yang satu tu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu selalu dah buat dah. So kadang-kadang buatlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang buatlah. Pelbagaikan. لأنها لم ترد في أحاديث آخر فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها. Tapi Nabi tak selalu kata wabarakatuhu tu. Nabi tak selalu kata. Yang selalunya Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang Nabi sebut wabarakatuhu. Kadang-kadang. Yang keenam, Assalamu. Perkataan Assalamu ila akhirih, du'a'un bis salamati minan naqa'isi wal uyum. Apa maksud salam? Selamatlah. Salam tu maksudnya selamat. Selamat daripada kekurangan dan keaiban dan kecacatan wal afat. Wa su'alur rahmah lil hadirin, dan adalah doa rahman kepada hadirin, kepada orang yang hadirlah. Itu doa. Sebab kita bagi salam kan doa Assalam, salam sejahtera atas korang lah. Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam dekat orang kanan tu, bagi salam. Kita bagi salam kat orang sebelah ke? Kan? Tak jawab pun. So para ulama sebut salam itu doa kepada hadirin, orang yang kita berjemaah sekali tu. Maka doa kepada hadirin. Minal musallina wal malaikatil kiram, sama ada orang semayang ataupun kepada para malaikat. Para malaikat yang hadir. Fawa du'aun munasibun yanbaghi lil musalli an yastahdira hadhihi al ma'ani wa yastahdira adab ad-du'a. Dan itu seorang yang salat itu patutnya menghadirkan makna ni lah. Maksudnya bila kita salat Assalamualaikum warahmatullahi, kita bagi salam, doa kepada seluruh hadirin yang ada lah, dan para malaikat. Dan para malaikat juga mendoakan orang-orang yang beriman. Sehingga sebagai para ulama menyebutkan bahawasanya siapa yang tak salat berjemaah tu tak dapatlah doa orang yang mukmin ni. Siapa yang nak doa-doa orang yang bersolat ni, solatlah berjemaah. Kan? So bila kita solat berjemaah, maka kita dapat doa orang-orang yang sedang solat tu semua dapat kat kita juga. Qala fi ar-rawdi wa hashiyatihi wa yukrahu lil imam itala qu'udihi ba'da salam mustaqbil al qiblah. Ni bab lain lah.
disebut dalam Ar-Rawdu wa Hasyiatihi, dan hasyiahnya dimakruhkan bagi imam memanjangkan duduk lepas salam itu menghadap kiblat. Dimakruhkan bagi imam duduk lama ngadap kat dinding tu. Ngadap kiblat lepas solat, duduk seketika saja. Kerana hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi SAW, idza sallama, bila dia dah bagi salam, lam yaq'ud illa bimiqdar ma yaqul. Nabi tak duduk dekat tempat statik lepas dia jadi imam tu, melainkan dengan kadar dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian Nabi pun beralih, Nabi pun pusing belakang. So itu kadar dia. So imam lepas habis bagi salam, maka dia duduklah baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian tengoklah makmum pusing ke belakang. Lianna fi inhirafihi ila al-ma'mumin, kerana dengan imam menoleh pusing ke arah makmum adalah i'laman, pemberitahuan, bi annahu qad intaha min salatihi fala yantazir. Kerana nak bagi tahu makmum, aku dah habis sembahyang dah, tak payahlah tunggu belah. Maksudnya nak bagi tahu solat dah habis dah. Kan kita disuruh untuk duduk seketika. Selagi imam tak toleh, jangan bangun. Kan? Selagi imam tak toleh tu, kita duduklah jap. Bila imam dah pusing belakang, dia dah suruh kita belah. Maksudnya bolehlah nak bangkitlah. Tak nak bangkit, nak berzikir panjang pun silakan. Yang penting nak bagi tahu solat dah habis dengan aku dah. Masing-masing punya hal lah, kan? Idzan sarafa istaqbal al-ma'mumin jami'ihim biwajhihi. Dan adalah wa hakan Nawawi, berkata al-Imam Nawawi rahimahullah, wa ghairuhu, dan selain daripadanya, adat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada solat itu, Nabi menghadap makmum jami'ihim biwajhihi. Adalah adat Nabi, kata Nawawi rahimahullah. Nabi pusing menghadap makmum, terus menghadap biwajhihi, dengan wajahnya ke belakang. Tidak sekerat wajah saja. Apa maksudnya? Kan ada imam-imam kita, kalau lepas habis sembahyang, dia pusing mana? Dia pusing half je. Kan? Lepas dah Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia pun pusing lah. Sini. Dia tak tengok makmum, dia tengok dinding yang lain pula. Atau dia boleh pulat-pulat ke sini, atau dia pun toleh sikit je macam tu. Kan? Nabi, adat Nabi tak macam tu. Nabi dia akan pusing terus 360 bukan 360 apa? 180. Half. Dia pusing terus ngadap makmum lah. Dengan wajahnya tengok makmum. Kemudian kalau dia nak zikir lah. Kalau dia nak cakap, dia cakap lah. Kan kita dah lalu, kita dah banyak kali cakap. Nabi kadang-kadang lepas habis sembahyang, dia tengok kawan-kawan dia kan. Nabi tengok sahabat. Abu Talha mana? Nabi tak kata Abu Talha. Abu Talha yang ni maksudnya. So Nabi tanya, mana Fulan bin Fulan? Mana Fulan bin Fulan, aku tak nampak. Tu Nabi lah. Kita buat dia, tengok. Tengok belakang. Kadang-kadang Nabi pusing belakang, Nabi bagi peringatan. Kadang-kadang Nabi bagi peringatan. Berlaku lepas salat subuh kan, hujan turun, Nabi pun pusing belakang. Nabi kata, ada di kalangan umatku ni yang kufur kepada Allah Ta'ala dengan percaya bahawasanya hujan yang turun ni disebabkan bintang sekian dan sekian. So Nabi relate dengan apa yang berlaku. Nabi relate waktu tu hujan. Dan Nabi ajar pula pada ketika itu, Nabi ajar ada di kalangan umatku ini kufur. Paginya mukmin, petangnya kufur. Petangnya mukmin, paginya kufur.
Dan percaya pula hujan ni diturunkan disebabkan bintang ini, bintang itu. So, Nabi bagi peringatan tentang tauhid. Kadang-kadang Nabi bangun terus ada kes yang Nabi terlupa nak bedakan harta sedekah tu kan. Kemudian Nabi bangkit, Nabi terus langkah bahu sahabat-sahabat. Sahabat pun apa hal Nabi? Bila dah habis tu, kemudian sahabat tanya, apa yang berlaku wahai Rasulullah? Duk bergegas nak keluar ni. Tadi sebelum solat, waktu solat dia teringat bahawasanya ada lagi barang zakat, barang sedekah yang dia lupa nak bagi ataupun tak ambil lagi. Dia takut kalau dia wafat tak selesai lagi masalah ataupun ada kat dia lagi. So, semua ni nak menggambarkan kepada kita, lepas solat, lepas habis dah imam toleh ke belakang tu, so siapa nak zikir-zikir lah, siapa nak bangkit-bangkit lah, siapa nak ada kerja pergilah. Siapa nak macam-macam lah. Sebab tugas kita mengikut imam dah selesai. Sebab solat itu bermula dengan takbir dan akhir dengan salam. So bila dah habis salam tu, habislah tanggungjawab kita ikut imam. Janganlah ikut dia tunggu. Nak ikut apa lagi? Kan imam pun tunggu lagi. Bila kau nak belah kan? So boleh bangkit dan sebagainya. Nak doa lah. Tapi tak payahlah tunggu imam. Imam doa pun dia nak doa. Imam tak nak doa, dia pun tak nak doa. Ini orang kurang ajar ni. Sombong dengan Tuhan. Lepas habis mayang, bangkit terus. Belah. Kan? Dia kata sombong dengan Tuhan. Siapa engkau? Nak menuduh orang-orang yang bangkit itu sombong dengan Tuhan? Bahkan yang menuduh itulah sombong. Dia rasa dia bagus. Benar lah lepas semayang tu tunggu Ustaz. Oh, yang mana bangkit tu tengok pula tu. Tengok. Wahabi ni. Wahabi ni. Kan? Itu masalah orang kita. Sebab, kenapa jadi macam tu? Sebab, masyarakat kita telah salah faham. Kerana, dia menyangka oleh kerana daripada lahir keluar dari perut mak dia kena bersemayang, kena doa bersama imam. Bila dia pergi masjid, dia tengok orang tunggu zikir sama-sama, kemudian doa sama-sama. Sehingga tua macam tu, apa akan dia rasa? Maka dia rasa bahawasanya zikir dengan imam itu perlu. Dan zikir dengan imam itu wajib mungkin. Dan doa dengan imam itu adalah salah satu daripada ajaran Islam. Ataupun salah satu daripada perbuatan salat mengikut imam. Maka dia telah salah faham. Sedangkan salat yang mengikut imam ni setelah kita habis salam dengan imam, habislah kita ikut imam. Maka imam pun dah tak ada apa-apa dah. Imam nak bangkit terus pun boleh belah. Boleh terus je. Tak payah pula tunggu makmum dan sebagainya. So, yang jadi masalah dan dia salahkan pula oleh Wahabi ni. Dia salahkan pok-pok Wahabi ni. Bukan kita lah, kita bukan Wahabi kan. Dia salahin pok-pok Wahabi yang bangun tu. Sebab dia rasa bahawasanya orang-orang ini telah melakukan mungkin maksiat dengan tak berdoa kat Tuhan. Yang dia tu, bila imam doa baru doa, tiba-tiba lepas imam habis tu imam sikit perut, imam terus belah je. Mungkin dia pun tak doa. Sebab imam tak berdoa. Imam tu Wahabi lah. Tapi dia kata sikit perut sebab dia tak nak orang kutuk dia Wahabi. So, ni yang berlaku dalam masyarakat. So, bila habis salam dengan imam toleh ke belakang, boleh bangkit lah. Tapi, macam kita sebut jugalah, janganlah asyik nak bangkit je sampai kita pun dah tak berzikir. Itu pun masalah juga. Oh, kita belajar sunnah ni, ini bid'ah. Dia pun lepas habis salam, dia belah terus. Memang setiap kali belah, memang langsung tak berzikir dah. Dulu dia hafal zikir sembahyang. Lepas dia ikut geng-geng sunnah ni, lupa dah zikir sembahyang. Baca apa lepas zikir sembahyang? Lupa terus. So itu pun salah jugalah. Itu pun salah. Sebab dia telah meninggalkan zikir Nabi lepas solat. So itu peringatan untuk kita semualah, kan. Kadang-kadang ada betulnya jugalah yang mereka marah tu. Betul lah. Sebahagiannya. Tapi mereka marah bukan sebab tu. Marah sebab lain.
Okey, khilaf ulama. Ajma'ul ulama ala mashru'iyyati salam fi salati wal khuruj minha bihi wa ikhtalafu fi hukmihi. Para ulama telah ijma'. Ajma'ul ulama. Ijma' adalah kesepakatan mujtahid, kesepakatan ulama setelah kewafatan Nabi. Kesepakatan ulama mujtahid di zaman-zaman yang tertentu setelah kewafatan Rasulullah. Itu namanya ajma'u ijma'. So ijma' ulama adalah salah satu hukum, salah satu sumber hukum syarak. Ijma' ulama salah satu sumber hukum syarak. Ijma'. Al-Quran, sunnah, qiyas, ijma'. Ini 4 yang disepakati. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ijma' dulu baru qiyas. Quran, sunnah itu sumber utama, sumber prima. Ijma', qiyas berikutnya. Al-Quran, sunnah, ijma' adalah sumber naqalan, nukil. Qiyas, ijtihad. Quran nukilan. Quran dinukilkan. Hadis dinukilkan, ijma' pun dinukilkan. Sebab ijma' sahabat, maka tabi'in kata ijma' sahabat. Datang tabi'ut tabi'in, dia kata ijma' sahabat dan tabi'in. Datang golongan bawah, dia kata ijma' para salaf. Maksud nakal jugalah kan, nakal. Ijma' ni pada asalnya mesti rujuk Quran Sunnah jugalah. Dalilnya datang daripada Quran Sunnah lah. Kemudian ijma' kesepakatan ulama'. So ijma' ulama ni orang awam atau orang yang tidak ulama ni kena wajib taat lah. Ijma' ulama sebab tak ada khilaf. Semua ulama sepakat benda ni wajib. Maka wajiblah, kena ikutlah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum kan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ke pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Pemimpin di kalangan ada 2. Dalam bab agama, pemimpinnya ulama. Dalam bab keduniaan politik tu, pemimpinnya macam kita faham lah, Perdana Menteri, Sultan, Gubernur, macam-macam lah. So dalam bab agama, ulil amri ulama lah. So kita kena taat kepada ulama jugalah. Tapi samalah, pemerintah pun taatnya tu tidak mutlak. Maka ulama pun kalau ulama tu merepek, maka tak boleh taat jugalah kan. So bila ulama ijma' dan tak ada khilaf, wajib ikutlah kan. Ni apa ni? Aku dengar suara aku ni. Okey, fazahabal malikiyah tu. Ijma' ulama masyru'nya salam. Ijma' ulama masyru'nya salam tu. Iaitu nak akhir solat tu kena ada salam. Dan salam bermakna al-khuruju minha. Salam tu maksudnya kita nak keluar semayang. Itu maksud salam. Berikutnya, al-malikiyatu wasyafi'iyatu. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'iyah. Ila wujubit taslimatil ula. Wajib salam pertama tu. Salam pertama wajib di sisi Maliki dan di sisi Syafi'iyah. Amma taslimatu thaniyah, adapun salam yang kedua itu sunnah, laysat biwajibatin ladaihim, tak wajib bagi Malikiyah dan Syafi'iyah. Wa zahabal hanafiyatu, adapun al-hanafiyah pula ila annahu yajibu lafzus salam, yang wajibnya itu lafaz as-salam marrataini fil yamin wal yasar. Bagi salam, salam, assalam. Tu, yang wajib tu, assalam. Hak tu yang wajib tu. Belah kanan, belah kiri tu. Duna alaikum warahmatullah. Tanpa alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Yang wajib tu, assalam. Assalam, assalam. Selesai. Alaikum alaikum warahmatullah. Tak wajib. Fasunnatun wa ala hadha fahuwa wajibun wa laysa bifardin. Wa ala hadha, maka di sisi Hanafiyah itu wajib, tidak fardu. Kan Hanafi dia beza antara wajib dengan fardu. Jumhur wajib fardu sama. Hanafi
wajib dengan fardu lain. Ada sikit beza. Fayajuzul khuruju minas salati bisalamin au kalamin. Maka dia kata bolehnya keluar daripada salat itu dengan salam ataupun kalam ataupun percakapan. Au ghairi zalika mimma yunafi salah, ataupun apa-apa saja yang menafikan salat. Lakin ma'al karaha at-tahrimiyah, tetapi karaha tahrimiyah. Wa idza jazat as-salah ma'al karaha at-tahrimiyah fatajibu i'adatuha. Itu di sisi Hanafilah. Tapi secara umum macam kita sebut tadi, salam tu masyru'. Salam adalah masyru'. Yang masyhur di sisi Al-Hanabilah, yang masyhur di sisi mazhab Hanbali, Al-Hanabilah, anna taslimatain, dua salam itu fardan, dua-duanya fardu. Fardan wajib. Fala takfil ula, tak cukup yang pertama saja, yang kedua pun kena. Illa fi salatil janazah, melainkan kat solat jenazah. Solat jenazah satu salam saja. Wa sujud tilawah, dan sujud tilawah. Wa sujud syukur, dan sujud syukur. Fayakhruju minha, keluar daripada itu dengan hanya satu salam. Lianna hadhil ibadat mabniyatun ala takhfif, kerana ibadat ini dibina di atas takhfif, keringanan. Maksudnya apa? Maksudnya salat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, cukup satu salam saja. Cukup satu salam kerana ibadat itu semuanya ringan, takhfif. Tapi ibadat solat kena dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Faktafi bitaslimatin walau sallama as-saniyati jaz. Tapi kalau dia bagi salam yang kedua juga bagi yang solat jenazah, sujud syukur, sujud tilawah, boleh, tak ada masalah. Qala al-Uqayli al-asanidu sabitatun fi hadithi Ibn Mas'ud في التسليمتين ولا يصح عنه تسليمة واحدة ونص الطحاوي وغيره على التواتر التسليمتين عنه. Kerana sanad-sanad yang sabit dengan hadis Ibn Mas'ud dua salam fit taslimatain, dan tidak sahih hanya satu salam. Wa nasut tahawi wa ghairuhu ala tawaturi, dan at-Tahawi kata tawatur, mutawatir dua salam. Hadis banyaknya semua sebut dua salam, bermaksud Nabi senantiasa dua salam, bermaksud wajib. Itu di sisi Al-Hanabilah. Wastadalla Syafi'iyatu wal Malikiyatu. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, apa dalilnya? Yang kata wajib sekali saja, yang kedua tak wajib. Maka dalilnya bahawasanya yang fardu itu taslim yang pertama, salam yang pertama, kerana keumuman hadis wa tahliluhu taslim, dan penghalalnya adalah salam satu, at-taslim. Maksud yang wajibnya satu, yang kanan tu, yang belah kiri sunat. Wa aqalluhu assalamualaikum, dan riwayat Abu Daud paling kurang assalamualaikum, kan? Riwayat Abu Daud tengok sikit je assalamualaikum. Riwayat Abu Daud hanya kata salam pertama tu je, iaitu assalamualaikum dengan ditulis sikit saja. Itu dalil menunjukkan bahawasanya salam pertama tu yang wajib, salam kedua sunat. Qala Ibn al-Munzir ajma'u kullaman ahfadha anhu min ahli al-ilmi anna as-salata min iktasara ala taslimatin wahidatin jaizah. Ibn Munzir kata siapa yang sekali salam pun kira sah, boleh. Amma dalilul Hanafiyyah ala annahu laysa bi fardin fa hadis Ibn Mas'ud idza qadaita hadha tammat salatuk, rawahu Abu Daud. Adapun mazhab Hanafi dia guna hadis idza qadaita, apabila kamu telah selesai ini, tammat salatuk, maka cukup, selesailah solatmu itu. Amma dalilul Hanabilah fama rawahu Abu Daud. Adapun Hanabilah, hadis yang Abu Daud dan yang kita kata tadi, banyaknya Nabi disebut dalam hadis Nabi memberi salam kanan dan kiri. Nabi memberi salam kanan dan kiri. So itu berlaku perbezaan pandangan ulama tentang hukum yang mana satu wajib, adakah yang kedua-duanya kah, ataupun hanya satu sajakah,
ataupun tak payah langsung ke. So kerana apa? Kerana pemahaman dalil, kerana nak faham dalil. Dan bab ini luas lah, bab ni fiqh, namanya fiqh. So boleh faham macam A, boleh faham macam B. Macam kita sebut tadi lah, jumhur kata sunat yang kedua tu, kerana macam kita sebut wa tahliluha taslim, penghalalnya satu salam. Dah hadis Abu Daud, boleh bagi salam sikit, assalamualaikum, dah cukup belah kanan, habis. Di sisi Malikiyah pula, adanya diriwayatkan 3 kali salam. Ni tadi dah 2 tu faham dah lah. Ada 3 salam rupanya. Di sisi Malikiyah ada 3 salam. Pernah dengar? Kat mana satu lagi? Diriwayatkan dalam Mudawwanah. Mudawwanah ni kitab rujukan mazhab Maliki, daripada Ibnul Qasim, daripada Malik, daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar. So riwayat Ibnu Umar, dia memberi salam 3 kali. 1, salam yang belah kanan, salam keluar daripada solat, Assalamualaikum warahmatullahi, dah keluar daripada solat. Salam yang kedua, Assalamualaikum, jawab salam imam. Yang ketiga, kalau solat berjemaah ada orang kanan dan kiri, belah kiri tu bagi salam pula kat orang kiri. So Assalamualaikum warahmatullahi untuk orang kiri tu. So 3 kali. Tapi dia tak jawab Waalaikumsalam, dia jawab Assalamualaikum juga. Itu jawab bagi salam imam. So imam bagi salam, Assalam, imam 2 salam, makmum 3 salam. So Assalamualaikum warahmatullahi, keluar semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, jawab salam imam, Assalamualaikum warahmatullahi, kalau ada orang kiri, untuk orang kiri. So tu 3. Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibn Al-Qadi, Abu Bakar Ibn Al-Arabi, mazhab Maliki tak? Dia kata 2 kali saja. Adapun yang ketiga itu bid'ah. Siapa kata salam 3 kali bid'ah? Tapi sebahagian para ulama kata, janganlah cakap macam tu. Jangan cakap bid'ah. Sebab riwayat itu dari Ibnu Umar. Dia cakap orang bid'ah boleh. Tak, kena beza. Kena beza. Kita ahli sunnah ni, apa saja riwayat yang datang dari sahabat Nabi, bukan dari Nabi apa saja perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah, tak ada keterangan daripada hadis yang marfu', hadis yang dari Nabi, tapi dibuat oleh sahabat, dicakap oleh sahabat. Ahli sunnah tidak celupar mulutnya untuk mengatakan bid'ah. Kerana para sahabat Nabi ni, beratlah tuduhan kata sahabat Nabi buat bid'ah. Itu ahli sunnah. So, walaupun yang sebut Ibnul Arabi lah, Abu Bakar Ibnul Arabi kata bid'ah. Tapi sebagai Malikiyah kata, janganlah berat sangat, sebab riwayat itu dari Ibnu Umar. Walaupun demikian, sebahagian Malikiyah yang lainnya menyatakan 2. Tidak sabit yang ketiga tu. So macam disebut tadi lah, walaupun dia mungkin riwayat tu dia datang daripada Ibnu Umar, tapi tidak sabit dari Nabi. Tidak sabit dari Nabi SAW, maka 2 lah. 2. So secara umumnya 2. Tapi kalau orang kata di sisi mazhab Maliki 3, itu 3 tu berdasarkan yang tadilah. Sebahagian kitab Malikiyah ataupun ulama-ulama Malikiyah mensyarahkan benda ni, dia kata itu adalah perbuatan Malik sebelum. Kemudian Imam Malik lepas daripada tu dia tak buat dah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apa-apa pun, ianya sunnah tanawwu'. Sunnah tanawwu' maksudnya sunnah yang boleh buat A, boleh buat B, boleh buat C.
Tanawwu', semua ada dalil. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sifatu Salatin Nabi bawa 4 cara kan. Syekh Al-Albani dia menghimpunkan semua dalil tentang bagi salam, maka dia pun bagi kesimpulan dalam bab salam ada pertama Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 1. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama. Yang keempat, Assalamualaikum. Sikit saja. Tulis belah kanan. So itu 4 yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Macam mana nak bagi salam? Bagi je lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab dia kata bagi salam dan menulis belah kanan. So boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah nak ada station. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? So itu kadang-kadang ada lah yang berkata demikian. Tapi tak ada keterangan pun. Tak ada keterangan pun. So itu bab assalam. Kemudian ada tambahan sebelum tu saja saya lewat langkau tadi. Sebelum khilaf ulama ada satu poin nombor 8. Kalau dalam kitab Bassam ni, Syekh Bassam ni ada poin nombor 8. Qala Syekh Taqiyuddin, berkata Syekh Taqiyuddin Ibn Taymiyah rahimahullah, al-musafahatu ba'da salami min as-salati la asla laha la binassin wala amalin min asy-syari' wala min as-sahabati walau kanat mashru'atun latawatarat wala kana as-sabiquna ahaqqu biha amma idza kanat ahyanan likawnihi laqiyahu aqiba as-salati la li ajli as-salatu fajaizun. Lepas salam biasa kita zikir. Lepas zikir salam-salam tangan. So dia bawa poin nombor 8 itu faedah. Al-musafahatu ba'da salam, berjabat tangan selepas salam. Al-musafahatu ba'da salam, daripada solat. Lepas habis daripada solat, la aslalaha, tak ada asal. Tak ada asal. Bila kata la aslalaha, tak ada riwayat pun. Nabi tak buat, sahabat pun tak buat dan sebagainya. La aslalaha, tak ada hadis pun yang menyatakan salam-salam tangan lepas habis sembahyang. La binassin, tak ada nas. Wala amal, tak ada amalan daripada syari', tak ada amalan daripada agama kita. 3. Wala minas sahabah, tak ada amalan sahabat pun. Walau kana masyru'ah, kalaulah benda ni masyru' la tawatarat, mesti tawatur punya. Sebab solat pada zaman Nabi berapa puluh kali dah. Tiba-tiba tak ada satu riwayat pun yang kata ada pun lepas sembahyang mereka bersalam-salaman antara satu sama lain. Tak ada. Kemudian lakana sabiquna ahaqqu biha, kalaulah ada riwayat, dah lama dah orang dulu buat dulu dah. Maksudnya para sahabat buat dulu, tapi tak ada. Amma iza kanat ahyanan, tapi kalau kadang-kadang lama tak jumpa, dia pun salam, no problem lah. Yang jadi problem ni apabila dia mesti mau salam lepas daripada, kalau kita lepas doa lah, lepas zikir, doa ramai-ramai, betul salam. Salam sana. Lepas tu tambah pula lagi berikutnya buat kereta api. Apa orang kata? Salam kereta api. Sambil selawat. Imam pun kata nanti semua tunggu. Dari sana dulu start. Apa masalah? Orang nak balik. Kita pun nak keluar dah. Dia suruh salam pula. Dah lah ustaz baru lepas kuliah maghrib. Ustaz baru lepas kuliah maghrib, semayang pun belakang imam. Udah nunggu. Allah, nak keluar orang ramai. Lepas tu setiap sah kan, apa tak daripada mula sampai habis masjid ke belakang? Waktu Jumaat. Tunggu berapa jam nak habis tu. So benda ni merepek lah.
Dulu tak ada kan? Dulu mana ada? Dulu waktu kita kecil-kecil dulu, waktu kita pergi sembahyang masjid, salam orang sebelah je, orang sebelah. Tapi lepas berikut langkau lagi. Kan? Kan? Langkau pula. Nanti berikutnya belakang. Kan? Belakang pun disalam dah. Lah ni. Yang mana sahur kedua pula? Depan pula. Belakang pula. Banyaknya. Ada COVID dah, bau kat masjid. Kita dah lama tak sembang kat masjid. Jangan salah. COVID. Gini dulu dah. Ikut Yahudi. Teori konspirasi. So, salam yang khusus. Tu akong tu. Salam yang khusus atau salam dikhususkan lepas solat la aslalaha. Siapa yang kena wajib buat, siapa yang i'tiqad bid'ah. Siapa yang i'tiqad wajib buat bid'ah. Sebab dia telah menambah dalam urusan solat. Dah lah tadi dia suruh tunggu tadi. Tunggu zikir dengan imam, tunggu doa dengan imam. Imam pula pada ketika itu naik macam syekh dia punya panjang nak mampu doa. Kan? Baru lepas pula tu hafal doa baru. Doa yang orang tak pernah dengar lagi. So punya panjang. Lepas tu pula lepas dah doa pula Al-Fatihah dulu kan. Amin, amin, amin. Sambung lagi kan. Tak yang kali ketiga. Bagi jadi ganjil. Macam tu lah bid'ah. Buat kepada ahli-ahlinya. Teruk je ni. Salam ni sunnah ke tak? Sunnah lah. Nabi buat tak? Nabi salam. Sahabat salam. Ada satu hadis. Nabi SAW kata, qad ja'akum ahlul Yaman. Telah datang kepada kamu ni, ataupun nak datang kepada kamu, ataupun nak ziarah kepada kamu ni orang Yaman, ahlul Yaman. Kemudian Anas pun kata, mereka adalah orang yang awal-awal yang bersalaman. Hum awwalu man kana hum awwalu jaa bil musafahah. Maka mereka lah orang yang awal-awal datang dengan salam tangan ni. Apa yang kita faham? Salam tangan ni asal Yaman ke? Sebab Anas kata, dalam Abu Daud, seolah-olahnya macam Nabi kata. Dalam Musnad Imam Ahmad, Anas kata. Nabi kata, qad ja'akum ahlul Yaman. Datang kepada kamu ahlul Yaman. Dan Anas kata, dan mereka itu orang yang mula-mula bersalaman tangan. Al-Musafah. Al-Musafah maksudnya salam macam kita salam tu lah. Para ulama jawab, bukan maksudnya orang Yaman dulu yang memulakan salam tangan. Sebab telah pun masyhur di sisi Arab pun ada salam tangan juga. Itu Nabi pun salam juga. Sahabat pun bersalam juga. Tapi taklah banyak sangat. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Bukanlah asyik-asyik salam, asyik-asyik salam, asyik-asyik salam. Tak. Yang asyik-asyik Assalamualaikum. Tu. Itu yang selalu. Sehingga kalau lalu ni ada dua orang lalu, tiba-tiba ada ni tengah sembang-sembang ni. Ada pokok. Assalamualaikum. So, kita tengah jalan kawan, tengah sembang, tiba-tiba terputus ada orang lalu. Apa Muhammad? Assalamualaikum. Sembang balik. Start balik. Salam. Tu ada kan. Salam. Tapi tak salam tangan. Tak salam tangan. Nabi yang selalu jumpa tak salam tangan pun. Apatah lagi peluk. Yang kita asyik sini peluk dia rimah. Salah. Kan. Lepas mayam pula tu. Salah apa tu, peluk pula. Allah. Bila nak habis? Nabi tak selalu peluk. Nabi peluk bila orang tu lama tak jumpa. So bila lama tak jumpa, baru balik pada musafir, jumpa Assalamualaikum, salah, peluk lah.
Tapi setiap hari muka kau je, nak peluk apa? Kan? Ustaz Syafiq datang, kena habis kuliah. Bismillah. So, tak, peluk apabila telah tak jumpa lama. Ataupun balik pada musafir peluk. Tapi salam dia juga, tapi tak banyak. Tapi orang Yaman ni, dalam hadis yang lain, araqqa quluban. Orang Yaman ni hati begitu lembut sekali. Dan yang paling mudah terima Islam orang Yaman lah. Tak macam kamu semua ni, kata. Maksudnya para sahabat atau orang Arab lepas Nabi dakwah 13 tahun pun degil juga nak masuk Islam kan. Orang Yaman tak. Datang sekali je, bagi tahu terus masuk Islam. Dan dalam gerombolan itu ada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa, golongan Al-Asy'ariyin. So, bila mereka ni dipanggil orang Yaman ni, Nabi banyak puji. apa nama Nabi kata, iman Yaman. Kemudian apabila datang orang Yaman ni, maka dikatakan mereka ni kerap salam. Jumpa salam. So sebab tu dia kata hum awwalu, mereka yang awal duk salam ni. Sehingga kita pun sikit-sikit salam. Okey lah, bukan tak boleh, no problem. So jumpa tadi dah salam dah. Okey, jumpa lagi, salam lagi. Okey, no problem. Orang Yaman buat. Maksudnya mereka ni yang mula-mula banyak duk salam ni. Tu orang Yaman, tu maksud hum awwalu man jaa bil musafahah. Salam. Apa fadilat salam? Ada fadilat. Apa fadilatnya? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidak ada dua orang muslimaini, dua orang muslim yang berjumpa dan bersalaman sehingga Allah Ta'ala ghufira lahu, ampunkan dosanya, sehingga dia yaftaraqa, sehingga mereka berpisah. So itu fadilatnya. So salam ada fadilat. So kita salam sesama kita, bila jumpa, so Allah ampunkan dosa-dosa kita sehingga kita yaftariqa, berpisah. So itu fadilat salam. Maka Al-Imam Nawawi dan ulama-ulama lainnya kata bahwa musafahah sunat lah. Musafahah ni sunnatun. Musafahah adalah suatu perkara yang dianjurkan dan para ulama menyatakan ia daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang Ka'ab bin Malik orang yang tak pergi perang Tabuk tu kan. Ka'ab bin Malik di pulau, 3 orang di pulau. Ka'ab bin Malik cerita sewaktu turunnya ayat Quran, Allah terima taubat mereka, maka dia datang masjid, orang ramai kat masjid, dia datang masjid tengok orang ramai. Baru lepas depa dipulaukan, dia dipulaukan 3 orang. Baru lepas dipulaukan, kemudian orang panggil ke masjid. Kemudian Abu Talha bangkit. Talha bukan Abu Talha. Talha bangkit, pergi kat dia, salam dan peluk dia dan tahniah, Allah telah menerima taubat hampa semua. So salam adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang Arab dan juga ia adalah suatu sunnah juga yang sabit. Dalam Al-Bukhari sebut dalam Adabul Mufrad. Al-Bukhari sebut dalam Adabul Mufrad daripada Sabit Al-Bunani, Anas radhiyallahu anhu, bila dia nak keluar rumah, dia bubuh minyak wangi kat tangan dia. Dia bubuh minyak wangi kat tangan dia supaya bila dia salam orang tu, orang bau wangi ya. Dan kenalah kat tangan orang yang salam, oi wangi ya kan. So dia bubuh minyak wangi kat tangan dia. So bila salam apa orang kata, dapatlah minyak wangi tu kepada orang lain lah. Dan sunnah kan bagi minyak wangi. Dan bila orang bagi minyak wangi, sunnahnya jangan tolak. Jangan tolak. Jangan tolak, ambil saja. Kita bagi kat orang lain pula. Nabi tak pernah tolak minyak wangi.
Walaupun pada kita, Allah, tambah pula minyak wangi yang Arab punya. Iyalah. Sunnahnya jangan tolak. Kalau tak ni pun dia calik kat tangan. Tak apalah, buah kat tangan. Janganlah buah kat sapu. Janganlah buah kat baju. I bawa pakai minyak wangi lain, nanti bercampur-campur busuk pula. Tak payahlah cakap. Ustaz, sunnah kan? Jangan tolak kan? Nah. So sunnah, Nabi tak pernah menolak minyak wangi. So sahabat bila bawa minyak wangi, bila dia salam, dia Anas, dia bubuh minyak wangi kat tangan dia, kemudian dia untuk salam dengan orang lah. So bau wangi. Sebaik wangi. Kalau yang Arab punya tu kan kadang-kadang baunya tengik kan. Kita, apa wanginya? Dulu Ustaz Zainal Ustaz Zainal selalu kata, Arab tu kalau yang paling busuk macam tai ayam tu lagi dia sukanya. Tapi kalau dah bagi, bubuh lah kat tangan kita. Tak apalah. Bubuh. Tak payahlah sapu kat baju kan. So, ini antara faedah yang dah sekali sebut tentang al-musafahah. Jadi lepas lepas salam ni, tak adalah suatu sunnah yang mesti salam lepas habis. Seumpama yang masyarakat kita buat. So itu kalau sekiranya dia beriktikad wajib mesti kena salam, jadi bid'ah lah. Jadi bid'ah. So insya-Allah kita akan sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.